Jiwa seseorang hamba tidak pernah terlepas daripada ujian. Berbeza diri seseorang, berbeza pula ujian yang dihadapi. Ada orang yang diuji pada harta mereka, ada pula yang diuji pada tubuh badan. Sama ada ujian itu berbentuk kesusahan atau kesenangan, semuanya adalah tanda bahawa itulah kasih sayang ilahi. Nabi Ayub diuji dengan kesakitan dan kepayahan. Nabi Isa diuji dengan kemiskinan. Nabi Sulaiman diuji kekayaan, tapi mereka tetap bersabar. Begitu pula Nabi Muhammad SAW yang diuji dengan pelbagai rintangan ketika berdakwah. Namun kesabaran mereka begitu luar biasa. Janji Allah adalah pasti, sebagaimana Allah menjanjikan bahawa setiap yang bernyawa akan merasai kematian. Sebagaimana Allah menjanjikan ada kemudahan selepas kesulitan, begitu juga janjinya bahawa setiap mukmin tidak akan hanya dibiarkan berkata mereka telah beriman selagi tidak diuji. Suka atau tidak, pasti ujian itu akan hadir. Mereka yang sabar pasti dapat menghadapinya. Tidak kurang juga ada yang terkandas dan tergelincir. Ada yang berputus asa, lantas mudah dirasuk perasaan untuk memusnahkan diri. Ada pula yang lebih teruk sehingga menyalahkan Allah kerana menurunkan ujian sebegitu. Seringkali diungkapkan bahawa kesabaran adalah kunci kejayaan. Namun, ujian tidak pernah berhenti. Ada orang yang berjaya bersabar ketika susah, tapi terjatuh apabila diuji dengan kesenangan. Ada orang yang berjaya dalam melakukan perintah Allah, tapi hilang punca ketika diuji dengan musibah. Maka, masihkah ada kesabaran? Allah SWT berfirman, "Wahai sekalian orang-orang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai orang yang sabar." Surah Al-Baqarah ayat 153. Malah Allah sendiri memuji perkataan sabar dengan menyatakan bahawa kesabaran itu adalah cantik. Lebih menarik, Al-Quran juga merakamkan kepada kita kisah-kisah kesabaran para Nabi dan Rasul dalam menghadapi pelbagai ujian sehingga digelar sebagai ulul azmi, iaitu yang banyak sekali ujiannya. Oleh kerana itulah diaturkan susunan Rasul itu. Nabi yang paling tinggi makam dan martabatnya adalah Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Kelima-lima mereka inilah yang dipanggil Nabi-Nabi Ulul Azmi, iaitu paling banyak ujian. Mereka lah yang paling banyak diuji Allah. Maka gambaran kesabaran itu terletaknya pada kesabaran Nabi-Nabi Ulul Azmi ini dan Nabi-Nabi yang lain. Begitu juga Allah SWT letakkan kepada kita kesabaran yang tinggi. Diuji dengan pelbagai dugaan. Kita perlu faham bahawa ujian ini bukan setakat berbentuk kesusahan dan musibah. Ujian Allah SWT datang dalam pelbagai bentuk. Semua itu adalah tanda kasih dan sayang Allah kepada hamba-Nya. Hidup ini sememangnya dipenuhi ujian. Itulah hakikat yang tidak pernah dapat kita pisahkan. Di sebalik perbezaan manusia, berbeza ujiannya. Begitu juga berbeza pula cara kita memandang ujian tersebut. Ya, di sinilah warnanya hidup ini. Setiap perbezaan dalam menerima ujian, itulah yang mewarnai kehidupan di dunia. Bukan setiap masa kita diuji dengan kesusahan, bukan juga setiap masa kita diuji dengan kesenangan. Bahkan ada masa dan ketikanya kita tidak pernah menjangka akan berlaku ujian sebegitu rupa. Adakala kita sendiri mungkin terlupa bahawa diri sedang diuji. Ketika diri diuji, kita tertanya-tanya mengapa perlu diuji? Mengapa ketika orang lain senang, kaya dan bahagia, kita perlu yang berduka cita? Ketika kejujuran yang dipersembahkan, kita pula menjadi mangsa dek kesilapan orang lain. Mereka berbahagia, bergelak ketawa, sedangkan kita pula berduka lara dan berlinang air mata. Apakah itu tanda Allah tidak sayangkan kita? Hakikatnya, dunia tidak pernah sunyi dengan mereka yang bermandi air mata dalam menghadapi ujian. Perit, jerih dan pedih terpaksa dikesampingkan, malah terus gagah melayari kehidupan walau diri dihimpit ujian. Kekuatan diri itu pasti berpunca daripada keyakinan bahawa Allah tidak pernah meminggirkan kesabaran setiap hamba-Nya. Ujian yang dilalui bukanlah sia-sia. Itulah janji Allah
Dia tidak akan menguji hamba-hambanya dengan sia-sia. Sama ada ujian itu berbentuk kesusahan, kesenangan, musibah atau kesakitan. Allah lebih mengetahui mengapa kita diuji. Malah Allah menegaskan agar jangan mengharap kepada syurga selagi belum diuji. Ujian itu boleh jadi berbentuk kelaparan dan kesusahan, tidak kurang juga berbentuk kesenangan. Matlamatnya agar Allah tahu siapakah dalam kalangan hamba-Nya yang paling terbaik amalan. Benar, Allah tidak sebut siapa yang paling banyak amalannya, tapi Allah menyebut siapakah yang paling terbaik amalannya. Apabila disebut sahaja iman, Allah pasti akan menguji kita. Oleh kerana itu Allah berpesan, jika belum datang ujian, janganlah menyangka bahawa kita ini ahli syurga. Di sinilah kita memerlukan kepada sabar. Sabarlah dalam mengerjakan ketaatan. Kata orang, mudah untuk melakukan kebaikan, tapi sukar untuk istiqamah. Pasti ramai di antara kita punya cita-cita untuk menjadi hamba Allah yang taat. Sama ada taat melakukan apa yang diperintahkan atau taat meninggalkan apa yang dilarang. Semuanya bukanlah semudah diimpikan. Ada ujian yang menanti. Ia memerlukan istiqamah dan kesabaran yang tinggi. Jika ingin menjadi hamba Allah yang taat, maka banyak kesabaran yang diperlukan. Sebagai contoh, apabila hendak datang ke majlis ilmu, tidak kurang ujian yang menanti. Mesti ada kesanggupan untuk bersesak, berdiri dan berada di luar pagar, semata-mata ingin menimba ilmu. Ada orang apabila tidak sabar, setelah berpusing-pusing mencari tempat letak kereta, tapi masih tidak jumpa, akhirnya mengambil keputusan untuk pulang sahaja. Tapi jika seseorang itu sabar dalam keadaan taat, maka sudah pasti dia akan berada di peringkat tertinggi kesabaran. Mengapa apabila dikatakan untuk taat, kita perlukan kesabaran? Jawapannya adalah kerana orang yang ingin beribadat kepada Allah ini akan diuji dengan pelbagai ujian. Jika ingin menjadi hamba yang taat, sabar amat perlu. Banyak cabaran yang perlu dilalui. Bahkan terlalu besar kesabaran yang harus dititipkan demi melaksanakan sebuah ketaatan. Bukan mudah untuk mendirikan solat, menunaikan ibadat puasa, membayar zakat dan mengerjakan haji, apatah lagi untuk istiqamah melakukannya. Semuanya memerlukan kesabaran. Apabila terdengar laungan azan pada dingin pagi, kita perlu terus bangun untuk menunaikan solat subuh. Pasti wujud cabaran, sama ada kita mahu meneruskan tidur atau mengerjakan tuntutan ibadah tersebut. Begitu pula apabila sedang leka makan, kita perlu berhenti terlebih dahulu untuk menunaikan solat. Maka di sinilah kesabaran dalam melakukan ketaatan itu akan teruji. Begitu juga ketika sedang enak menikmati makanan sepanjang tahun. Tiba pada suatu ketika, kita perlu berhenti. Ada perintah lain yang sedang menanti. Ya, puasa. Ia perlu dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketaatan selepas bersusah payah membanting tulang dan berpenat lelah mencari rezeki. Datang pula perintah agar kita menunaikan zakat. Ia perlu dilakukan penuh kesabaran demi sebuah ketaatan. Itulah cabaran dan ujiannya. Contohnya, ada orang yang kerjanya menanam padi. Sekejap diserang banjir, sekejap tidak. Namun apabila telah dapat hasil, zakat perlu dibayar. Inilah maknanya sabar dalam ketaatan. Kesabaran ini menuntut kepada pengorbanan dan penghayatan sebenar-benarnya. Andai tiada kesabaran yang tinggi, agak mustahil untuk dilaksanakan ketaatan itu. Fikir dan renunglah diri sendiri. Di tahap manakah kesabaran kita? Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka video seperti ini, sila klik tombol subscribe, like dan share agar channel ini bermanfaat dan kekal aktif.